Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini, edisi Khamis 17 Disember 2015. Saya Zamazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi, Fokus Niaga Tempatan dan Antarabangsa, terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 17 Disember 2015. Kerajaan akan membuat semakan semula bajet 2016 sekiranya harga minyak mentah terus jatuh. Kerajaan China lengkapkan sistem radar, helikopter tempur dan drone jaga perairan Sabah. Hubungan Amerika dan China kembali dingin. Pengumuman kenaikan 25 mata asas kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (FED) dijangka memberi kesan minimum kepada ekonomi Malaysia kerana pasaran telah pun bersedia menghadapi situasi itu. Sebelum itu, para penganalisis pasaran melahirkan kebimbangan langkah tersebut akan menjejaskan lagi ekonomi Malaysia dan juga serantau. MIDF Research berkata apabila pengumuman kenaikan itu dibuat, ia hanya memberi kesan sedikit kepada pasaran tetapi berita kemungkinan kenaikan kadar faedah yang disebarkan sejak awal tahun ini lagi telah mencetuskan keadaan tidak menentu dalam pasaran global. Justru MIDF menjangkakan pasaran akan lemah kerana kenaikan itu telah diambil kira dan dijangkakan sejak sekian lama. Bagaimanapun, MIDF berkata dengan keadaan tidak menentu yang dijangka menyelubungi ekonomi Malaysia pada tahun 2016, tekanan ke atas ringgit diunjur berterusan disebabkan oleh harga minyak dan komoditi rendah dalam jangka masa pendek. Harga minyak mentah Brent turun $1.26 kepada $37.19 setong, ekoran lebihan bekalan global. FED akhirnya menamatkan era kadar faedah hampir sifar di Amerika Syarikat sejak Disember 2008 apabila krisis mencengkam pasaran keuangan global ketika itu. Sementara itu, Affin Hwang Capital berkata kadar kenaikan faedah seterusnya FED mungkin secara beransur-ansur pada tahun depan dan Bank Negara Malaysia dijangka tidak mengubah kadar dasar semalamannya pada 3.25% sepanjang tahun. Affin dalam satu nota penyelidikan berkata sekiranya FED menaikkan kadar dasarnya sebanyak 75 hingga 100 mata asas pada 2016 daripada paras sekarang, perbezaan kadar faedah antara kadar FED dan OPR Malaysia masih besar dan positif. Firma penyelidikan itu berkata Bank Pusat dijangka mengekalkan pendirian dasar komodatifnya sekarang untuk menyokong permintaan domestik negara, terutamanya perbelanjaan penggunaan swasta. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika hari ini susulan pengumuman kenaikan kadar faedah suku mata oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat atau FED. Menjelang petang, unit tempatan disebut harga pada 4.3110 belian berbanding dolar daripada 4.3200 pada Rabu. Peniaga berkata ringgit dan mata wang serantau mengukuh selepas FED berkata kenaikan kadar faedah seterusnya akan dibuat secara berperingkat-peringkat. Kenaikan pertama oleh FED dalam tempoh hampir sedekat itu sudah dijangkakan oleh pasaran dan peningkatan 0.25% itu adalah dalam jangkaan kebanyakan penganalisis. Unit tempatan juga didagangkan tinggi berbanding mata wang utama lain. Ia mengukuh berbanding dolar Singapura kepada 3.0497 bilion berbanding 3.0630 pada penutupan Rabu dan lebih tinggi berbanding yen pada 3.5209 bilion daripada 3.5424 semalam. Uda Holdings Berhad atau Huda hari ini mengumumkan pelantikan Datuk Muhammad Syafiee Abdullah sebagai pengerusi Uda yang baru berkuat kuasa 10 Disember 2015 menggantikan Datuk Johari Abdul Ghani. Johari meletakkan jawatan pada 28 Julai lepas setelah dilantik sebagai Timbalan Menteri Keuangan. Uda dalam kenyataannya berkata Muhammad Syafiee yang juga Ketua UMNO bahagian Wang Semaju merangkap pengerusi Barisan Nasional Parlimen Wang Semaju sejak tahun 2008 hingga kini memiliki ijazah ekonomi dari Universiti Malaya. Sebelum memulakan karier di Uda, Muhammad Syafiee pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sehingga tahun 2013.
Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC akan terus mengkaji semula pelbagai lesen perniagaan yang dikeluarkannya bagi memastikan kawal aturan syarikat dapat ditambah baik. MPC dalam kenyataannya berkata pembaharuan itu dilaksanakan untuk merealisasikan sasaran penjimatan kos pematuhan sebanyak RM1 bilion setahun. Ketua Pengarah MPC, Datuk Muhammad Razali Hussein berkata antara Januari dan Oktober sejumlah RM432 juta dijimatkan menerusi pelaksanaan amalan kawal aturan baik yang dilaksanakan pada 2011 dan sejak itu 32 lesen perniagaan dimansuhkan. Dalam perkembangan lain, kira-kira 10,000 peminat sains fiksyen dijangka memeriahkan acara Kuala Lumpur Sci-Fi Convention 2015 yang dianjurkan bersempena tayangan filem Star Wars The Force Awakens di pawagam seluruh negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz berkata, penganjuran program itu bertepatan dengan usaha Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang sentiasa mencari idea dan inovasi dalam menganjurkan pelbagai acara di ibu kota. Pengunjung boleh menyertai pelbagai aktiviti menarik antaranya pameran koleksi vintage science fiction seperti Lego, Gundam, Macross, Transformer dan seminar dari penceramah filem terkenal. Katanya pada kemuncak acara, pengunjung juga berpeluang menonton acara perarakan jalanan yang menampilkan kostum watak dan tema science fiction popular seperti Star Wars, Star Trek, robots dan banyak lagi. Kuala Lumpur SCI FI Convention 2015 dianjurkan oleh Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan dengan kerjasama di BKL dan turut mendapat sokongan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Acara itu akan bermula sehingga Ahad mulai 10 pagi sehingga jam 6 petang bertempat di Perpustakaan Kuala Lumpur. Dataran Merdeka dan kemasukan adalah percuma. Turut dilancarkan ialah acara Kuala Lumpur International Drum and Dance Festival atau KL Genta yang akan berlangsung pada Sabtu pada 8.30 malam di Dataran Merdeka. Sepanjang acara berkenaan, pengunjung berpeluang menyaksikan persembahan dan pameran kebudayaan yang melibatkan 180 peserta mewakili 7 negara antaranya India, Indonesia dan Sri Lanka. Kerajaan hari ini meluluskan peruntukan RM77 juta kepada One Malaysia Outplacement Centre untuk memberi latihan kemahiran yang diperlukan golongan yang diberhentikan kerja bagi membolehkan mereka kembali mendapatkan pekerjaan. Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia dijangka membantu kira-kira 8,000 individu yang diberhentikan kerja memperoleh kemahiran melalui pelbagai latihan agar mereka dapat memasuki pasaran pekerjaan. Ketua Pegawai Eksekutif HRDC Datuk CM Vigneswaran Jayandram berkata apabila program itu berjalan sepenuhnya, lebih banyak pusat serupa akan dibuka di seluruh negara. Sebelum ini, ia hanya terdapat di Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Katanya latihan yang akan dikendalikan oleh HRDF dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan.